Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamu ala rasulillah wa sallam. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah. Shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hlul qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan la nihayata li kamalihi wa ali kamalihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliq al-khatim lima sabaqa an-nasir min haqqin haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala rasulillah salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Tabbiyadi qalat sayyidi ilaykum la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala ala syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada hari ini kita akan membaca kitab hadis 40 akhir zaman dikang oleh Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah hafizallah ta'ala, guru kita yang mulia, dan semoga Allah SWT memberi keberkatan dalam pembacaan kitab ini. Semoga Allah beri kekuatan bagi kita untuk beramal dan juga untuk mengambil peringatan tentang zaman yang kita sedang duduk ini, zaman yang penuh dengan fitnah, itu akhir zaman. Dan semoga kita mendapat kesempatan dari panduan-panduan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita boleh tengok pada hadis yang pertama, ada link dia tu hantar dalam grup semalam. Kat sini di pertama. Buka yang nombor 4. Kat link tu kat nombor 4. Pilih kat nombor 4. Ini buat pula hadis pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Taqwa dan perpaduan asas keselamatan pada akhir zaman. An Abi Najihin al-Irbadi bin Sariyata radhiyallahu ta'ala anhu qala wa'aza'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharifat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu mawaddi'in fa'awsina qala usikum bitaqullah azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. 'Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Maksudnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini daripada Allah SWT, Najih Al-Irbadi bin Sariyah. Kata dia, Rasulullah telah menasihati kami dengan satu nasihat yang menggetarkan hati kami dan menitiskan air mata kami ketika mendengarnya. Maksudnya satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam beri nasihat, beri ceramah kepada para sahabat. Bila sahabat mendengarnya, bergetarlah hati mereka, terasa sungguh dalam lubuk hati mereka, bergetar hati.
dan menitis hati, benda menitis mata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mendengarkan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka mempunyai hati yang lembut, dan hati macam inilah yang layak memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena para pejuang agama Allah, para pendakwah, para ulama yang mereka Allah sentiasa berada di depan dalam perjuangan agama ini, mereka ciri-ciri utama adalah hati lembut. Hati lembut itu ciri utama. Dan ciri-ciri utama seorang itu dicintai oleh Allah, dikasihi oleh Allah, dan hatinya itu lembut. Karena berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah senang amat, hati yang lembut itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membenci al-qalbun qasi. Qalbun qasi itu hati yang keras, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada seorang hamba yang layyin. Layyin itu lembut. Lembut itu datang dari hati yang lembut. Allah SWT. Jadi inilah hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan nasihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga menangis, sehingga menitis air mata, Allah SWT, sehingga mereka merasakan takut pada Allah Subhanahu wa taala, kesan di hati mereka. Allah SWT. Sebab itu kita ini kena usaha setiap hari untuk membersihkan jiwa sehingga kita mencapai kelembutan hati. Kelembutan hati. Hati kalau tak lembut ni, dia akan jadi problem pada kita. Semayang tak khusyuk, baca Quran tak rasa apa, zikir pun, satih pun jadi macam 1000 dah dia rasa berat sangat-sangat. Tapi kalau hati lembut, mudah bangun pagi, semayangnya mudah, mengaji mudah, berzikir mudah, puasa. Kalau hati keras nak puasa pun fikir banyak kali. Tak puasa aku ni, dia fikir tu. Allah SWT. Kecuali lah kita tak puasa tu sebabkan yang lain, kita sakit, ataupun kita meraihkan tetamu, ataupun kita pergi rumah orang jamu. Sebab Nabi SAW pernah satu hari didatangi tetamu, tak salah, ataupun didatang kepada Rasulullah jamuan. Waktu tu hari itu Nabi puasa, Nabi buka puasa sunat, Nabi buka untuk meraihkan orang yang menjamu Nabi SAW. Kalau ada alasan-alasan macam tu, itu lain. Tapi kalau kita memang malas puasa pun, aku ni puasa cukup berat, puasa 6 tak mula hari ni, baki Syawal tak ada banyak lah, lebih kurang 10 hari lah, tak salah 10 hari lah. Ini 20 Syawal lah ni, 19 10 hari 10 hari lagi baki Syawal. Jangan kita menjadi orang yang tiap-tiap tahun hanya niat saya nak puasa 6 tapi tak puasa-puasa. Dengan niat saja puasa 30 hari kita boleh puasa bulan Ramadan, takkan hari tak boleh ke dalam Syawal. Kita kena psycho diri kita. 30 hari kamu mampu buat, 6 hari yang kena mampu. Awak lekeh sangat kamu ni, diri awak malas sangat kamu ni. Jadi berpuasalah 6 hari. Kerana apa? Rasulullah SAW sendiri berpuasa 6. Dan itu adalah daripada anjuran, daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, barang siapa yang berpuasa Ramadan, lalu dia ditambah dengan 6 hari daripada bulan Syawal, dia itu mendapat pahala seperti puasa sepanjang tahun. 6 hari saja kita tambah, jadi kira puasa sepanjang tahun. Tapi siapa yang dia berpuasa bulan Ramadan saja 30 hari, dia umpama puasa sebulan dah. Kalau ditambah dengan 3 hari bulan Syawal, 6 hari bulan Syawal, maka puasa dia tu akan dikira setahun, bukan sebulan 30 hari tu. Setahun terus puasa. Allah senang amat. Jadi jangan kita terlepas peluang untuk berpuasa 6 dalam bulan Syawal. Walaupun boleh saja bila habis bulan Syawal kita nak qada. Dia panggil qada. Habis Syawal baru sedang lah aku tak puasa 6, galiknya aku, baru dia nak puasa, dia panggil qada. Puasa sunat ni tu boleh qada. Syawal ni boleh qada. Puasa bulan Syawal 6 tu boleh qada, terlepas waktu dia. Tetapi berpuasa dalam waktu dia tu sendiri lebih bagus dan lebih banyak pahala. Kadang apa kita berpuasa pada waktu dia betul. Waktu dia betul. Jadi Allah SWT, kalau hati kita lembut, semuanya mudah.
Allah senang. Semuanya boleh buat insya-Allah. Allah senang. Semangat itu akan mai. Jadi kalau hati tak keras, habislah, tak ada apa-apa. Jadi para sahabat Nabi SAW, hati mereka sangat lembut sehingga menitiskan air mata, kata para sahabat, menggetarkan jiwa kami bila mendengar nasihat Nabi SAW. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat yang terakhir sekali, maka berikanlah pesanan kepada kami. Bila Nabi bangun bagi nasihat kepada para sahabat, semua rasa bergetar jiwa, menangis semua para sahabat. Waktu tu para sahabat akan berkata, wahai Rasulullah, seolah-olah inilah nasihat terakhir. Kami rasa ni macam nasihat terakhir ya Rasulullah. Sudah mungkin lepas ni Nabi akan wafat. Sebab nasihat Nabi tu sangat terkesan di jiwa, sangat Nabi abang betul-betul pesan betul-betul. Seolah ni nasihat terakhir wahai Rasulullah. Oleh itu berilah pesanan terakhir, berilah pesanan kepada kami, bagi wasiat kepada kami. Kami nak angkat wasiat kepada kami, apa-apa wasiat. Takut tak sempatlah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi pun sallallahu alaihi wasallam sabda, aku mewasiatkan kamu supaya sentiasa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu menurut perintah Allah, buat perintah Allah semampu yang boleh, dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan mendengar serta taat pada pemimpin sekalian yang memimpin kamu itu hanya seorang hamba. Maksudnya apa? Aku pesan kamu taat pada Allah, yang kedua taat pada pemimpin-pemimpin kamu. Sebagaimana pemimpin itu tidak menyuruh kita buat benda-benda yang maksiat yang menyalahi agama Allah SWT. Taat pada pemimpin kita. Kalau anak murid, tu guru dia tu pemimpin dia. Kalau isteri, anak-anak, ayah dia tu pemimpin dia. Kalau rakyat, pemimpin dia tu lah, raja dia ke, sultan dia ke. Itulah pemimpin mereka. Allah SWT. Okey ya. Sesungguhnya siapa yang panjang umurnya di kalangan kamu, pasti dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Ikhtilafan kathira. Allah SWT. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Nabi kata apa? Sesungguhnya siapa yang panjang umur di kalangan kamu pasti, maksudnya siapa yang dapat hidup sampai akhir zaman sana, Allah SWT, ataupun selepas kewafatan Nabi SAW, kamu akan lihat perselisihan yang sangat banyak. Memang selepas Nabi SAW wafat, banyak berlaku perselisihan, pembunuhan, perangan dan sebagainya. Bahkan dibunuhnya sahabat Nabi SAW yang mulia-mulia kerana perselisihan dan sebagainya. Jadi kata Nabi SAW, sesungguhnya kamu akan lihat, siapa yang panjang umur akan lihat perselisihan yang sangat banyak. Zaman lepas Nabi wafat pun dah banyak perselisihan dah, kerana lahirnya Nabi SAW dan diangkatnya Nabi menjadi Rasul, menjadi Nabi, itu dah dikira alamat kiamat dah berlaku dah alamat kiamat. Kerana sebab itu Nabi kita Muhammad SAW disebut Nabi akhir zaman. Lahirnya Nabi itu dah termasuk alamat kiamat dah hampir dengan kiamat dah. Bahkan hampirnya dengan kiamat ini disebut sendiri oleh Nabi SAW dalam riwayat Muslim, dalam hadis dalam Sahih Muslim dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda, bu'ithtu ana was-sa'ah kahatain. Nabi kata apa? Diutuskan aku, Allah SWT, dan kiamat, Allah SWT, seperti kedua-dua belah jari ni. Kahatain maksudnya dua jari ni. Kenapa Nabi kata dua jari ni? Allah SWT, ada dua maksud kata ulama. Nabi kata apa? Aku diutuskan jadi Rasul Nabi dengan hari kiamat, dengan waktu akan berlaku kiamat dekat dah, kata Nabi SAW, macam dua jari ni. Kahatain macam dua jari ni. Kata ulama ada dua maksud dua jari ni. Yang pertama maksudnya, Allah SWT, jari ni dia tak terpisah, duduk dekat-dekat. Contoh ni Nabi diutuskan, ni kiamat di sebelah, lepas ni berlaku kiamat, dekat sangat-sangat. Allah SWT, dia tak macam tu. Atau macam tu kah? Dia macam tu. Jadi Allah SWT Muhammad. Yang kedua maksudnya kata ulama, okey, ini jari telunjuk ni dia umpama zaman nabi-nabi terdahulu. Contoh ni Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, apa semua. Ni Nabi Muhammad ujung sekali jari telunjuk ni. Dan sebelah ni jari tengah ni apa? Dia panggil
apa Allah SWT, masa ataupun umur dunia. Faham tak? Umur dunia ni mulai dari ni jari tengah ni, bawah ni, naik sampai sini. Umur dunia sampai sini. Dan Nabi SAW diutuskan, Nabi dah penghujung umur dunia, Rasulullah SAW. Nabi dah duduk di penghujung umur dunia. Allah SWT. Jadi sikit lagi masa lagi umur ni akan ni umur dunia tinggal banyak ni ya. Waktu Nabi diutuskan, umur dunia tinggal banyak tu. Ni waktu Nabi diutuskan 1400 tahun dah. Kita dalam sikit lagi ya. Sikit lagi kita. Dah hampir dah dengan kiamat. Hampir dengan kiamat. Satu semua alamat-alamat kiamat kecil dah berlaku. Semuanya berlaku. Allah SWT. Kita sedang menunggu alamat-alamat kiamat besar. Itu seperti yang disebut oleh ulama-ulama. Allah SWT. Allah SWT. Bahkan kita sedang menunggu pembukaan kepada alamat kiamat besar. Di antaranya yang akan berlaku, yang terdekat adalah akan munculnya dipanggil tentera-tentera As-Sufyani. Allah SWT. Yang mereka ni akan bergerak untuk merobohkan Kaabah, tapi mereka ditenggelamkan di satu kawasan nama dia Bayda. Dan Allah SWT, kita juga sedang menunggu pembukaan kepada alamat kiamat besar, itu muncul Imam Mahdi. Itu saja yang kita tunggu. Yang ni semua alamat telah berlaku. Itu disebut dalam kitab Fiqh Tahulat karangan Al-Habib Wakal Al-Anjani. Okey ya. Bila muncul sejak Imam Mahdi lah dipanggil pembuka pada alamat kiamat besar. Dia pembuka. Dia pembuka tirai alamat kiamat besar. Sebab itulah datanglah alamat-alamat kiamat besar yang lain. Okey ya. Jadi Nabi SAW bersabda, diutuskan aku ini dan juga sa'ah, iaitu hari kiamat, kahatain, dekat macam dua jari tadi. Allah SWT. Dan dalam ayat dalam Allah SWT Muhammad, dalam hadis yang lain pula, dalam riwayat Bukhari, dalam Imam Bukhari, daripada Sayyidina Allah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi bersabda, innama ajalukum fi ajli man khala minal umam ma baina salatil asri ila maghribis syams wa innama mathalukum mathal yahud wan nasara. Nabi kita sesungguhnya ketentuan umur bagi kamu, maksudnya ajal bagi kamu, Allah selamat, Allah selamat, dibandingkan ketentuan umur umat-umat terdahulu sebelum kamu adalah seperti jarak waktu antara solat asar dan terbenam matahari. Maksudnya apa? Allah SWT. Untuk Muhammad, kita ni, Allah SWT, umat Nabi SAW ni, dia umpama umat yang umur mereka ataupun kehancuran mereka akan musnah semuanya umpama waktu asar sehingga maghrib saja. Umat-umat terdahulu tu mungkin waktu mereka panjang seperti mana waktu subuh sampai waktu zuhur. Lama tempoh mereka hidup, tempoh mereka berada di muka bumi lama. Tapi ada umat Nabi SAW, Nabi kata, kamu tu macam waktu untuk kamu tu, Allah SWT, hanyalah seperti mana di waktu asar dan juga maghrib. Maksudnya apabila Nabi diutuskan dan Rasulullah SAW diutuskan jadi Nabi akhir zaman, maka waktu jadi sedikit saja lagi untuk berlaku kiamat. Macam di antara asar dan maghrib. Dia bila asar sampai maghrib tu waktu tak lama pun, waktu cepat akan berlalu. Itulah waktu perumpamaan waktu umat, waktu dan kesempatan untuk umat akhir zaman ini hidup. Tak lama pun. Tak tahu beribu tahun saja yang Allah izinkan. Adapun umat terdahulu beribu tahun mereka hidup, mereka ada, mereka wujud. Untuk umat Nabi SAW, Allah SWT, tak lama pun kehidupan mereka atas muka dunia. Okey ya. Dan dalam ayat Quran, Allah SWT, memang ada ayat-ayat yang Allah kata hari kiamat tu dah dekat. Sejak Nabi diutuskan lagi, Allah dah kata kat Rasulullah kiamat tu dekat. Seperti mana surah Al-Anbiya ayat pertama, Allah kata apa? Iqtaraba lin-nas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat pada manusia hari hisab, hari kiamat, hisab.
hisab segala amalan mereka. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun, sedangkan mereka berada dalam kelalaian, lagi berpaling daripadanya. Jadi Allah SWT Muhammad, Nabi diutuskan, turun dah ayat-ayat yang Allah kata apa, dekat dah dengan hisab, dekat dah hari kiamat. Tu setelah zaman Rasulullah, Allah kata kat Rasulullah, dekat dah kiamat, dekat dah kiamat. Kita 1400 tahun ni lagi dekat. Allah SWT. Dan dalam ayat lain Allah kata apa, ata amrullah fala tasta'jiluh, telah pasti datang ketetapan daripada Allah, maka janganlah kamu meminta, akan disegerakan. Jangan kalut nak disegerakan, akan datang kehancuran, Allah akan datang saatnya. Dalam ayat yang lain, surah Al-Ahzab ayat 63, yas'alukan nas 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Manusia bertanya pada kamu wahai Rasulullah tentang hari kebangkitan, itu hari kiamat. Katakanlah kepada mereka, manusia tanya bila kiamat wahai Rasulullah? Sebab ayat itu turun, dekat dah kiamat, dekat dah kiamat, dekat dah kiamat. Nabi pun kata aku dan hari kiamat macam 2 jari ni. Akhirnya manusia pada waktu itu tanya Rasulullah, bila kiamat ni? Sebab cara Nabi berkata tu dekat sangat, macam nak berlaku esok pun. Allah SWT, bila kiamat? Yas'alukan nasu 'anis sa'ah, manusia tanya tentang kiamat, maksudnya bila kiamat ni? Katakanlah wahai Rasulullah SAW, kata Allah, innama ilmuha indallah, sungguhnya pengetahuan tentang hari kebangkitan atau hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Allah saja tahu bila betul-betul akan berlaku kiamat. Allah SWT. Okay, ya? Dan ayat ini juga kata ulama, Allah kata innama ilmuha indallah, Allah SWT, pengetahuan tentang hari kiamat itu Allah yang tahu, hanya di sisi Allah SWT. Ayat ni turun waktu ini Nabi memang tak diberitahu lagi bila kiamat, dan Nabi tak tahu bila kiamat, hari apa, waktu bila, Nabi tak tahu. Kata ulama, selepas itu dibagi tahu kat Rasulullah SAW bila kiamat. Nabi tahu bila kiamat. Nabi tahu macam mana? Bukan tahu tarikh, Nabi tahu hari. Nabi kata akan berlaku kiamat pada hari Jumaat, akan berlaku pada waktu zuhur. Nabi tahu. Allah SWT. Dan dah beberapa hadis lagi Nabi berbicara tentang kiamat akan berlaku waktu sekian-sekian. Walaupun Nabi tak beritahu tarikh yang tepat, kerana itu memang rahsia Allah SWT, tetapi Nabi telah dibagi tahu tentang hari dah. Maka kata ulama, hari kiamat adalah hari yang akan berlaku kiamat, berdasarkan hadis Nabi SAW. Okay, ya? Ada satu riwayat tu, hadis ke apa, riwayat apa tu, ada riwayat mengatakan setiap hari Jumaat, selain manusia dan jin, iaitu binatang-binatang, mereka akan rasa takut pada Allah SWT. Kerana hari Jumaat adalah hari akan berlaku kiamat, maka mereka takut hari Jumaat itu berlaku dah kiamat pada mereka. Takut. Jadi manusia dan jin terus ralik dan terus lalai, dan masakan selamat sepanjang masa. Tapi makhluk-makhluk yang lain sangat takut pada Allah SWT, takut dihancurkan oleh Allah SWT. Okay, ya? Jadi Allah kata apa? Di sisi Allah ilmu tu, pengetahuan tu. Dan tahukah kamu wahai Rasulullah, boleh jadi hari kiamat itu la'alla sa'ata takunu qariba, boleh jadi hari kebangkitan, hari kiamat itu kata Allah qariba, takunu qariba, terjadinya itu dekatlah. Kata terjadinya itu dekatlah, qarib. Allah kata apa? Hanya Allah yang tahu bila kiamat, tapi boleh jadi kiamat itu dah dekat. Allah beritahu ayat ni kiamat dah dekat. Okay, ya? Dalam ayat lain surah Al-Qamar, Allah kata iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar, telah dekatnya datangnya saat itu kiamat, dan bulan pun dah terbelah. Banyak ayat Quran Allah dah dekat kiamat, dekat kiamat, dekat kiamat. Ini waktu Rasulullah masih hidup, Allah beritahu kat Nabi SAW. Teman-teman kita umat akhir zaman, yang alamat-alamat kiamat dah ada di depan mata kita, alamat kecilnya, alamat lain laginya, lebih baik lagi lah kita ni orang yang sangat dekat dengan hari kiamat. Okay, ya? Dan banyak lagi ayat Al-Quran tentang kiamat dah dekat. Ada berapa ni dalam kitab ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14. Ada 14 ayat Quran berkenaan dengan Allah kata, bukan 14, 13 ayat Quran berkenaan dengan kiamat dah dekat, kiamat dah dekat, kiamat dah dekat. Mungkin banyak lagi. Ini disebut oleh Imam Ibn Katsir dalam kitab dia. Okay, Allah Alam.
Jadi Allah Sayyidina Muhammad, Nabi SAW kata apa? Kamu akan melihat, maksudnya nanti di akhir zaman kamu akan melihat betapa banyaknya ikhtilafan kathira, akan berlaku ikhtilafan kathira, perselisihan. Allah Sayyidina, khususnya pada zaman kita boleh tengok banyaknya pergaduhan, perselisihan sesama orang Islam. Dan itulah alamat kiamat. Jangan kita kata macam ni, awak orang berselisih dah ni ya. Tak usah bergaduh lah, berselisih lah. Tak usahlah banyak-banyak parti. Dan memang kena banyak parti. Palestin sendiri ada parti-parti dia. Bahkan bergaduh sama orang Palestin kerana parti politik. Macam baru ni dalam media Palestin tu, geng-geng parti Fatah tu pergi duduk depan Masjid Al-Aqsa, bawa bendera mereka, duduk laung macam-macam lah. Tapi laungan mereka tidak mengiktiraf Hamas, Al-Qassam dan juga orang mati syahid pada baru ni yang terkorban. Laungan mereka adalah parti mereka yang merintah lah ni di Palestin tu, kehebatan pimpin mereka lah, abang antar parti mereka segala-gala lah. Akhirnya bila puak-puak Hamas ataupun orang yang pro Hamas, yang ataupun pro perjuangan jihad dengan Israel ni, macam Fatah, dia tak menyokong jihad tu. Dia lebih kepada nak dia panggil apa, nak berdamai dengan Israel, nak duduk damai, pakat duduk maksudnya. Padahal pakat duduk apa, kita dijajah, diambil tanah kita, dihalau daripada rumah, daripada kedai-kedai depa, dirampas je tu saja, tangkap di penjara dan sebagainya, dirampas tanah depa sikit demi sikit. Dan ni dirampas tanah dia sedang ambil di Syekh Jarrah tu, dekat dengan Baitul Maqdis juga, kampung tu sedang diambil. Tiap-tiap hari lah ni, bukan berhenti di sana. Kita kena ikut media Palestin tu, bahasa Arab lah. Di sana setiap hari ada laporan media berkenaan penangkapan orang tempatan di sana. Tangkap penjara. Lepas tu rumah tu bila kosong dah ditangkap, masuk Israel dari situ, ambil terus. Dan geran-geran mereka tu dah tak berguna, terus ambil gitu kan. Sejak dulu Israel buat macam tu. Lah ni target mereka di Syekh Jarrah tu, bukan Syekh Jarrah. Syekh Jarrah tu apa? Syekh Jarrah tu, nama Syekh Jarrah tu, dia adalah Dr. Salahuddin Al-Ayyubi. Dia doktor kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Tu nama tu kampung letak sempena doktor kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Tak apalah, jadi Allah SWT bergaduh dalam Masjid Al-Aqsa tu, bergaduh. Tumbuk bergaduh. Allah SWT, sesama orang Palestin bergaduh lah ni. Dan ini sengaja ditiup oleh Israel sendiri lah. Dia tak boleh nak menentang betul-betul Palestin. Mereka pun tak boleh nak hadapi sangat perang sangat dahsyat baru ni. Akhirnya lah ni strategi mereka adalah pecah belah kaum Palestin, bagi bergaduh. Tiba-tiba saja geng Fatah pakat keluar bendera banyak-banyak, pakat long dia punya parti lah. Akhirnya bergaduh, bergaduh depan Masjid Al-Aqsa, sesama orang Arab sama orang Palestin, orang tempatan. Allah SWT. Jadi kita tahu lah kenapa di Palestin sendiri jadi berpecah orang yang Palestin lah. Kenapa dia tak bersatu? Kenapa ada parti-parti politik yang berpecah macam tu? Kenapa di Malaysia banyak parti politik berlawan pada semua Islam? Jawapan dia satu kan? Itulah takdir Allah yang telah ditetapkan oleh Allah, yang telah dibagi tahu oleh Rasulullah tentang takdir tu. Kamu akan lihat ikhtilafan kathira, perselisihan sangat banyak. Banyak kumpulan, banyak parti, banyak berselisih, banyak bergaduh, banyak berdebat. Inilah yang hakikat akhir zaman. Cumanya dalam kajian hadis akhir zaman, umat Islam akan kembali bersatu hanya satu masa saja, iaitu bila munculnya Imam Mahdi. Dan bila bersatunya umat Islam, dah tak ada parti-parti banyak dah umat Islam tak bertengkar dah sama dia, duduk dalam satu jemaah saja, satu panji saja, waktu itulah dipanggil dah berlaku alamat kiamat besar. Bila umat Islam kembali bersatu, itulah alamat kiamat besar, dekatlah yang kiamat. Selagi mana umat Islam tak bersatu, bergaduh, bertengkar, banyak parti dan sebagainya, banyak bergaduh, banyak berdebat dan sebagainya, dia ni kata aku paling betul, ini kata paling betul, ini kata ini tak betul, ini kata ini tak betul, masa bertengkar, bergaduh, Allah SWT. Selagi itulah tak muncul kiamat besar. Selagi mana kita bergaduh, banyak parti dan sebagainya, kiamat besar tak berlaku lagi. Dan ini alamat kiamat kecil, iaitu ikhtilafan kathira, banyaknya perselisihan berlaku sama orang Islam, sama umat Nabi SAW. Tetapi orang kafirnya bersatu, orang kafirnya semakin kuat. Yang bergaduh, bertengkar, berselisih adalah orang Islam. Sebab itu mereka lemah pada waktu ini. Mereka kausa Israel, Nabi kata, mereka umpama buih saja, lemah, ramai tapi lemah. Umat Islam pada seluruh dunia tapi lemah. Kenapa? Berselisih, bergaduh, berpuak-puak, saling menyalahkan, saling merendahkan, saling menjatuhkan. Allah SWT.
Bahkan bila dia tengok kawan dia jatuh, dia siap angkat tangan lagi. Oh, tepuk tangan. Sebelumnya kata Habib Umar kata waktu mana Salahuddin Al-Ayyubi dapat Allah Sayyidina Muhammad menguasai balik Baitul Maqdis, iaitu lawan tentera salib tu. Dia menang tentera salib Kristian dan mereka dapat masuki Baitul Maqdis. Pada waktu itu Salahuddin Al-Ayyubi dan juga askarnya, tenteranya, para pejuangnya masuk Baitul Maqdis dalam keadaan kepala ni letak atas belakang unta, belakang kuda. Waktu tentera salib masuk ke Baitul Maqdis, menguasai Baitul Maqdis, mereka masuk dalam keadaan angkat kepala, angkat dada, dan mereka suruh orang baling shilling kat mereka. Tak duit baling shilling macam tu. Maksudnya pujalah ni yang hebat ni. Allah SWT, mereka menzalimi orang, mereka masuk dan menyakiti orang, mereka menakutkan orang. Kata kami ni, jangan siapa melawan kami akan bunuh. Bila tentera Islam menang, Salahuddin Al-Ayyubi memimpin, masuk tu, menang. Bila masuk Baitul Maqdis, membebaskan Baitul Maqdis dalam keadaan masuk dalam keadaan kepala letak atas, muka letak atas belakang kuda. Menunjukkan apa? Allah SWT, menunjukkan mereka memandang diri mereka tak ada apa-apa, semua kurniaan Allah, dan kami tak disombongkan diri. Allah SWT syukur dan juga tunduk kepada Allah SWT di atas pemberian Allah, dan tak menyombongkan pada siapa pun. Dan inilah hamba-hamba Allah yang saleh, yang Allah beri kuasaan kepada mereka, dan Allah bagi kepada mereka kurniaan yang istimewa. Itu mereka sesat tawaduk. La yuridu na'uluwan wala fasada. Allah sebut tentang berkenaan dengan bumi ini diwariskan pada orang yang Allah pilih, orang soleh-soleh. Mereka itu tak mau pun uluan, tak mau tinggi-tinggi tak mau, dan mereka tak mau buat kerosakan, wala fasada, tak buat rosak. Itulah hakikat pemimpin-pemimpin yang soleh, para awliya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT. Tetapi kata Habib Umar, tengok zaman kita, bila parti politik menang, contoh yang dia jatuhkan tu siapa? Saudara dia, orang beriman juga, yang dia lawan tu jatuh. Dia buat apa? Bila dia menang, dia angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan gembira kenapa? Kawan dia jatuh, saudara dia jatuh. Allah SWT. Beza sangat kita dengan yang orang dulu. Tentera salib jatuh, tapi tu tentera salib kafir tu. Bisa hadir Nabi tunduk, malu pada Allah SWT atas kemenangan, dan pandang kemenangan ini ujian daripada Allah. Aku tak boleh sombongkan diri, tak boleh tinggikan diriku. Mesti dah aku dalam keadaan tunduk pada Allah SWT, sujud pada Allah SWT, ataupun tunduklah diriku pada Allah. Dan juga tunduk itu menunjukkan tak mau meninggikan pada semua orang beriman. Kita angkat tangan, oh kita dah menang. Yang jatuh siapa? Saudara dia. Allah SWT. Lebih teruk lagi, yang menang ni kafir, dia angkat tangan kafir tu, yang kalah tu adalah saudara dia. Kan bertanding, yang ni bukan Islam, ni Islam. Menang bukan Islam, dia angkat tangan bukan Islam. Yang Islam yang akan saudara jatuh. Oh, saudara jatuh. Ya, walaupun saudara kamu ni tak sama parti kamu, tak sama pahaman yang kamu, tapi kalau boleh elaklah macam tu. Biarlah dia tu kafir tu angkat tangan dia seorang, kita macam biasa-biasa lah, macam tepuk tangan cukup lah. Allah SWT. Siapa gembira tengok saudara jatuh, saudara terhina, tersungkur, itu bukan orang sebenar beriman. Kerana orang beriman ni dia ada belas kasihan, ada cinta kepada saudara dia maksiat, kepada saudara yang apa saja saudara dia macam mana pun jahat, dia akan ada belas kasihan. Itu diajak oleh Nabi SAW, rahmah pada semua dan tawaduk pada semua. Di samping kita menegur dan nasihat, doakan hidayah pada mereka yang berselisih dengan kita. Tapi orang lain ni kalau berselisih, tengok orang yang berselisih dengan dia tu jatuh, jangan dia meraihkan, padahal itu saudara dia. Itu fitnah akhir zaman. Dan umat Islam akan kembali bersatu bila Allah SWT Muhammad muncul Imam Mahdi. Dan bila umat Islam bersatu, itulah alamat kiamat besar dah, dekat dengan kiamat. Okay, waktu tu umat Islam akan berjuang dan akan duduk di bawah satu pemimpin Islam saja. Tak akan berselisih waktu tu, akan bersatu sepenuh jiwa. Itu umat Islam. Okay, jadi kata Nabi SAW hadis ni, kamu akan melihat nanti di akhir zaman ikhtilafan kathira, perselisihan sangat banyak. Dan perselisihan ini tidak dapat kita elak, pasti akan berlaku setiap saat, setiap hari. Gaduh, bab vaksin bergaduh, bab Covid bergaduh, bab parti politik bergaduh, bab bincang bab hal dunia bergaduh, bab bola sepak bergaduh. Tim Indonesia punya penyokong, mereka punya bergaduh dengan Malaysia. Tak ada apa pun, tapi kenapa ada berselisih tu? Tengok bola pun, tapi sampai bergaduh, bertumbuk, baling ayak apa semua. Itulah akhir zaman. Sentiasa bergaduh.
Allah SWT tak akan habis-habis perselisihan dan pergaduhan sehinggalah muncul Imam Mahdi. Bahkan akan makin teruk perselisihan dan pergaduhan. Khususnya kita tengok bila berlakunya COVID-19, di sebalik wabak ini ada juga fitnah akhir zaman. Dan fitnah tu makin membesar, makin meluas. Khususnya fitnah dia panggil ikhtilafan kathira, perselisihan yang sangat banyak. Gaduh tengok lah ni, gaduh. Sampai yang dulu bersatu, yang berkawan pun tak berkawan lah ni. Sampai adik-beradik dulu yang elok-elok bergaul apa, dia panggil rapat apa semua, lah ni tak dah. Kenapa? Adik-beradik ni pro, sekian-sekian ni tak pro ni. Gaduh. Akhirnya ni kata ni tak faham, ni kata ni tak faham. Akhirnya yang ni kata yang ni ikut Dajjal, ni kata yang ni macam-macam. Pakat tuduh habis semua. Allah SWT. Keselamatan kita pada waktu ini adalah tinggalkan perselisihan. Tinggalkan, jaga lidah kita daripada mencaci maki, menghina, merendahkan orang dan menghukum orang macam-macam. Oh, itu bukan kumpulan kita, oh, itu kafir tu. Oh, itu kumpulan kita, itu bid'ah, itu sesat tu. Halal darah depa tu. Tak, jangan macam tu. Allah SWT. Oh, itu tak faham macam kita, depa tak tahu tentang Dajjal buat perancangan. Depa ni orang pengikut Dajjal, tak payahlah. Yang tak kaji tentang Dajjal, konspirasi sampai dia kata, "Oh, ni agama konspirasi." Yang ni geng-geng pok-pok, tak payahlah. Tutup mulut berzikir pada Allah SWT. Jangan saling menuduh, jangan saling mengata, jangan saling takut-takut kita telah mengeluarkan orang Islam daripada Islam, mengkafirkan orang Islam. Macam Syekh, tok-tok guru kita, ada yang mereka ini cakap ulas bab-bab akhir zaman ke, bab-bab benda yang isu panas lah. Dah lah, kita tak puas hati, sudah lah, diamlah. Ni bila tak puas hati, sebab lagi, edit lagi video, buat video pendek, bagi orang lagi kata ramai lagi. Allah. Yang kata tu, yang tak puas hati kata tu, dia ajak orang lain kata pula. Dia buat dalam Facebook dah, jom kita hantam Syekh ni, jom kita hantam tok guru ni, jom kita ustaz ni. Kamu telah terkena penyakit umat akhir zaman, kamu telah terkena fitnah akhir zaman. Apa? Perselisihan, pergaduhan, pertengkaran, meninggikan diri, mengatakan kumpulan betul dan menghukum orang Islam. Padahal bukan isu akidah pun, kadang isu-isu bab sejarah, isu-isu bab pandangan peribadi, tapi kita seolah menghukum orang tu kafir ataupun sesat keluar dari Islam terus. Seolah dia bukan saudara kita dah. Itulah akhir zaman, fitnah akhir zaman. Dia seorang guru, seorang ustaz, seorang ulama keluarkan pandangan yang tak sama dengan kita, seolah ulama tu bukan ulama Islam dah. Ulama Kristian, ulama Yahudi, ulama kafir terus. Pemusuhan mereka sampai tahap macam tu. Kalau Yahudi dengan Nasrani tak bermusuh macam tu pula. Oh, kalau orang Islam sendiri buat salah, dia bermusuh macam pemusuhan kepada Yahudi dan Nasrani pada orang Islam tu. Allah SWT. Jadi ini fitnah akhir zaman yang sedang berlaku di waktu kita. Dan ada lagi sambungan hadis ni kita akan huraikan esok sedikit, kita akan syarahkan esok berkenaan dengan Nabi kata, pada waktu itu hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Apa maksud sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin? Al-Mahdiyin, yang ni ada huraian, ada panggil apa, tafsir dia. Sebenarnya dihuraikan dalam kitab Fiqh Tahulat, nanti kita akan sebut sikit esok. Dan Nabi kata, gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi gerham dan jauhilah perkara yang baru, itu bid'ah yang diadakan, kerana sungguhnya tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Bid'ah apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, esok insyaAllah kita akan sebut. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Fatihah. Allah alina bi hudaka, ridaka wa siwa. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.